Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Didi Channel. Saudara-saudari sekalian, seperti yang dijanjikan, kali ini Didi Team akan mencoretkan kisah ketiga. Kali ini bukan hanya tentang seorang OKU yang hilang kaki, tetapi beberapa orang OKU dalam satu keluarga dalam rumah yang sama. Kami kunjungi rumah mereka kerana OKU yang memerlukan kaki palsu. Kemudian kami temui suasana yang tragis ini. Dari luar, ia rumah biasa. Barangkali kami hanya nampak hutan dan bukannya pokok. Kehidupan insan-insan istimewa dalam rumah itu sudah parah. Dan mereka pasrah dengan takdir yang mereka hidupi. Melihat kelibat kehidupan mereka beberapa detik pun sudah memberi keinsafan kepada kami bahawa berapa besar pun masalah yang melanda kita dalam hidup ini, ada insan yang lebih getir cabarannya. Moga kisah mereka ini boleh memberi manfaat kepada kita semua. Mohon anda untuk like, komen, share dan subscribe. Sokongan yang anda berikan amatlah kami hargai. Sebagai OKU tanpa kaki, dia memerlukan bantuan anggota keluarga yang berada dalam rumah bagi membantunya. Malangnya, ahli keluarga yang lain juga menanggung masalah tersendiri yang kronik. Mereka sedang parah, mereka sedang kepayahan, dan mereka pasrah. Kisah pertama, Izhari. Kami lawati pada 6 April 2018 di Rengit, Johor. Dia antara pelanggan awal kami, pelanggan yang ke-16. Maka kisah ini juga telah memberi impak besar kepada pegangan perniagaan Didi ke Didi. Dia 3 bersaudara tinggal di rumah pusaka, peninggalan orang tua. Rumah Daif itu tidak terurus. Dia OKU tanpa kaki, tanpa pekerjaan. Abangnya, Syuib, adalah OKU lemah pembelajaran. Setiap hari dia akan ke gerai makan di tepi rumahnya dan pemilik gerai memberi upah hanya kerana kasihan. Adik mereka, Fairusha, pula mempunyai masalah kesihatan kronik. Dia kerap ke hospital kerana paru-paru berair. Mereka mengharapkan bantuan JKM dan sumbangan abang yang bekerja di Kuala Lumpur. Mereka adalah 3 OKU bersaudara. Mereka sedang kelemasan. Seorang pembaca Facebook Didi ke Didi yang tersentuh dengan gambar yang terpampar di Facebook kami telah menghubungi kami dan dia memberi sumbangan, membayar sepenuhnya kaki palsu untuk Izhari. Kisah kedua, Nur Saidah. Kami lawati pada 25 Ogos 2018 di Sungai Petani. Dia OKU tanpa kaki dengan mata yang rabun. Bekas pembantu kantin sekolah di SMK Saint Teresa yang tinggal bersama 5 anaknya. Anak sulung, Irfan Jasli, adalah duda yang pernah mengalami kemalangan jalan raya yang mengakibatkan kakinya terpaksa dimasukkan besi sokongan. Anak kedua pula adalah janda beranak 2. Anak ketiga berusia 23 tahun, pesakit mental. Anak keempat baru berhenti sekolah dan dia tercicir di tingkatan 4. Anak kelima masih bersekolah di tahun 6, sekolah rendah. Irfan dan adik-adiknya berhempas pulas untuk hidup. Dia menjadi jaga gantian di sekolah. Dia mengangkat dan membekal gas masak kepada yang memerlukan. Mereka menjual buah potong di tepi-tepi jalan. Mereka membuat kuih dan menghantar kuih ke gerai-gerai makan. Kata si ibu, Puan Nur Saidah, kami telah jual 2 buah motosikal dan sebuah kereta kepunyaan arwah suami bagi menampung keperluan kami yang amat mendesak. Mereka sedang berhempas pulas. Kisah ketiga, Yusni, Damansara Damai. Kami lawati pada 27 Oktober 2018. OKU ini bekas cleaner, tiada pendapatan dan tidak boleh berjalan.
Suaminya pula diserang stroke, bekas pemandu teksi, juga hilang pendapatan. Mereka mempunyai ibu yang berusia 90 tahun yang sudah uzur dan hanya terbaring di atas katil di rumah itu. Dan dalam keadaan getir ini, mereka bersyukur kerana mempunyai 3 orang anak yang berkorban. Anak pertama telah memberikan flat kos rendah yang dia miliki untuk ibu, bapa dan adiknya. Dia sendiri keluar dan perlu menyewa di rumah lain. Anak kedua, Hafiz, satu-satunya yang bekerja dalam rumah ini. Dia graduan bekerja yang hanya memiliki motosikal. Dia memberikan seluruh pendapatannya untuk menyara keluarga. Urusan rumah pula diuruskan oleh adik bongsunya, Haidil, murid tingkatan 4, SMK Damansara Damai. Dia yang memasak, dia mengemas rumah, dia membantu 3 OKU dalam rumah ini. 3 bersaudara menjaga 3 OKU. Parah, tetapi mereka kental. Kisah keempat, Raja Renggasami dari Bidung, Kedah. Kami lawati pada 3 Disember 2018. OKU ini tidak bekerja, tidak ada pendapatan. Dia menumpang tinggal di kuartus lama KTM yang tidak lagi digunakan, tetapi dibenarkan untuk didiami oleh bapanya. Bapaknya, Renggasami, bekas pesara KTM, adalah warga emas berusia 80 tahun. Juga adalah OKU tanpa kedua kaki yang terbaring di katil. Dia dibantu oleh seorang penjaga. Mereka pasrah. Kisah kelima, Muhammad Sazwan Aziz, OKU sejak lahir dari Kampung Kurnia, Jalan Gambang, Kuantan. Kami lawati pada 11 Februari 2019. Murid tingkatan 3 SMK Paya Besar ini adalah anak yatim kematian ayah. Dia anak bongsu dari 7 beradik. Dia tinggal bersama ibunya di rumah sewa RM300 sebulan. Ibunya, Puan Hasiah, 54 tahun, tidak lagi mencari rezeki kerana masih lemah, diserang stroke. Dia sukar bercakap dan sukar kami fahami. Dalam rumah itu juga terdapat Nenek Esah, 83 tahun, yang uzur juga kerana stroke. Anak-anak Puan Hasiah masih belajar dan ada yang sudah bekerja. Tetapi hampir setiap hari ada anak berdekatan yang datang melihat dan membantu. Mereka daif tetapi kental. Kisah keenam, Zaini, OKU dari Durian Tunggal Melaka. Kami lawati pada 10 Ogos 2019. Dia bukan sahaja kencing manis tetapi menderita sakit saraf. Isterinya pula, Puan Rosita, menderita sakit dalam usus, sudah dibedah tetapi dia tidak boleh bekerja berat. Malah tidak boleh membantu mengangkat suaminya yang OKU itu. Pasangan ini mempunyai 3 anak. Yang sulung, Nur Safira, mempunyai masalah slip disc. Dia juga tidak boleh melakukan kerja berat. Anak kedua, Muhammad Sufi, OKU dalam kategori lemah pembelajaran. Anak bongsu, Arif, mencicirkan diri di tingkatan 2 dan kini bekerja di kedai makan. Mereka sedang kelemasan. Kisah ketujuh, Muhammad Noh, OKU dari Kampung Pondoi, Kuala Pilah. Kami lawati pada 23 September 2019. Tinggal di rumah milik bapanya, menjaga bapanya yang juga berusia 92 tahun yang uzur dan berkerusi roda. Mereka bergantung kepada pendapatan isteri, iaitu Puan Norizan, yang bekerja menoreh getah di kampung ini dengan pendapatan antara 30 ke 40 ringgit sehari jika boleh menoreh. Puan Norizan juga menanggung 5 orang anak mereka yang masih bersekolah dan 2 orang OKU dewasa. Berat mata memandang, berat lagi bahu mereka yang memikul. Kisah ke-8, Safar, OKU dari Felda Lui Timur, Jempol. Kami lawati pada 31 Januari 2020. Dia tinggal di rumah Felda peninggalan orang tua bersama 6 bersaudara. Selain Safar yang OKU tanpa kaki,
Abangnya Isa adalah OKU penglihatan dan pendengaran. Juga Jeffrey yang mengalami gangguan mental. 3 OKU yang dijaga oleh Taib, abang sulung yang menduda, oleh Abdullah, oleh Siti Khadijah. Rumah keluarga ini seakan-akan sedang ditenggelami. Saudara-saudari sekalian, begitulah secebis pengalaman yang kami temui. OKU bukan seorang. Ahli keluarga serumah itu juga sedang menghadapi ujian yang tersendiri dan besar. Beberapa OKU dengan nama masalah yang berbeza. Semoga mereka diberikan segala kekuatan untuk menerima ujian ini. Semoga perkongsian kisah mereka boleh memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah kami akan membawa kisah keempat, kisah yang berbeza tentang OKU yang perjuangannya boleh menjadi sumber inspirasi kepada kita. OKU yang menerima ujian getir tetapi pantas menerima kenyataan, mengubah skrip hidup harian dan menemui potensi baru. Permohonan kami, mohon anda like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. InsyaAllah ia bermanfaat juga.